Okey, banyak perkongsian menarik. Ya, antara lain memang kita tengok baru ini penyampai Berita TV3 disamun. Kemudian bila dia berusaha untuk selamatkan harta dia, diseret. Saya tanya dia dengan dia, tak trauma ke dia macam dia hero? Nanti kita tanya dengan dia sendiri macam mana pengalaman yang menjadi tular di laman sosial, bagaimana mujurlah ada individu yang merakam dan lebih memudahkan lagi kerja. Individu itu adalah individu yang popular dan mudah untuk kita dapat maklumat individu yang menjadi suspek pada kes ini. Ya, kita tanyakan berkenaan dengan hari kejadian dan bersama tentang perkembangan pada ketika ini. Dan cerita mengenai perkembangan, kita nak bawakan kepada anda, ini juga perkembangan sekarang ini di mana atlet Malaysia yang semua sedia maklum sedang berjuang di Hanoi untuk Sukan SEA 2022 dan kita sedang berada di kedudukan teratas lah selepas 4 pingat emas dipertandingkan setakat semalam. Kita sapu bersih keempat-empatnya dalam acara terjun. Dan saya teringat Vietnam 2003. Masa tu banyak acara yang pelik-pelik kan. Renang bersirip semua. Dengan adanya pengurangan banyak acara. Anda rasa boleh tak kita dapat top 3? Agak sukar sebenarnya sebab Thailand belum lagi naik ke atas. Belum acara-acara yang mereka favourite kan? Betul. Dan ini baru satu acara yang menawarkan pingat. Belum lagi acara-acara lain. Tapi memang target ataupun sasaran kita adalah top 5 pada ketika inilah. Kan ketika Vietnam terdahulu, saya ingat kita melahirkan Nazmizan kan? Ya, betul. Ini siapa bintang ni jangka menjadi bintang bersinar lah dalam... Antaranya adalah acara terjun ni sendirilah. Terjun, memang kita ada Olimpian yang ramai dan memang ianya dibuka sangat awal dan memang semuanya pada ketika ini sedang menepati sasaran. Selain daripada itu, kita juga menjangkakan akan ada kejutan lah dalam acara bola sepak. Saya tengok laporan di Berita Utama menyebut bahawa Malaysia dijangka kekal menjadi antara jago lah dalam sepak sukan SEA. Dan saya pun tak sabar untuk melihat mungkin ada ratu pecut yang akan dilahirkan, ada raja pecut dilahirkan daripada komponen Malaysia. Dan ramai sebab acara pecut kita pun masih ramai yang muda-muda lagi pada ketika ini dan boleh buat kejutan. Okey, ini sedikitlah berkaitan dengan acara terjun keempat-empat acara yang ditandingkan memang dah tepati ramalan. Kita mengharapkan agar selepas 4 emas ini boleh bakar semangat ramai lagi atlet yang akan turun bersaing mengikut giliran masing-masing. Sampai kita bicara tentang Sukan SEA, kita juga nanti nak bersama dengan penyanyi hebat Adwa Zain yang mana itulah setiap individu akan melalui fasa transisi kehidupan. Mungkin bila sampai certain umur tu bukan lagi masa untuk dia buat bidang dia minat, bidang yang mungkin memberi kembali kepada masyarakat. Dan masuk Adwa Zain yang sampai ke Syria. Dia menyantuni pelarian Syria di sana pada bulan Ramadan yang lalu dan kita nak bersama dengan beliau untuk berkongsi berkenaan dengan pengalamannya nanti. Sekalian eksklusif akan dikongsikan di Malaysia hari ini. Dan kita juga nanti nak bersama dengan seorang komposer yang amat saya kagumi. Nanti saya tanya Hanif lah, Hanif kena Google. Nama sebenar S. Atan. Saya dah sedia maklum ni. Nanti kita akan kongsikan. Sebab anda kata ianya memang satu bakat besar yang hebat lah dalam penciptaan lagu ni. Sangat hebat. Lagu-lagu tradisional seperti Datuk Siti Nurhaliza, Nur Aniza Idris, Datuk Sharifah Aini, ramai lagi lah. Lagu DJ Dave semua tu memang jadi gubahan hebat S. Atan. Dan kita tanyakan rahsianya jugalah berkenaan dengan setiap kali raya je bagaimanalah mendengarkan lagu yang digubah, yang dicipta ini menjadi siulan ramai sekali setiap kali hari raya sampai digelar evergreen lah untuk hari raya kan, Malar Segar pada hari raya. Untuk perkongsiannya, kita nak teruskan perkongsian sekarang ini berkaitan dengan satu kejadian daripada penyampai Berita TV3 yang dilaporkan memang mengalami satu trauma juga, tetapi dalam masa yang sama ianya menjadi perhatian orang ramai kerana aksinya untuk berusaha juga menyelamatkan barang peribadi yang sedang dicurikan. Dan kita juga nak menjawablah mungkin tuduhan daripada netizen kata kenapa rakam, kenapa tak bantu. Kita juga kena tahu situasi, tak boleh macam semua itu membantu kan. Baik, kita langsung nak bersama, saya tanya dia, adakah anda trauma ke? Dia cerita tak kan. Tengok adakah ada wajah trauma pada Khairul Rizwan Azizan. Saya. Assalamualaikum. Selamat datanglah ke Indonesia. Macam mana sebenarnya apa yang berlaku kalau nak dikongsikan secara langsung bersama kami? Boleh. Ini wajah dia sebenarnya. Inilah wajah masanya. Sebenarnya kejadiannya berlaku hari Rabu. Selepas pulang kerja baru balik live di LLM. So on the way saya parking sekejap lah kat depan di sebuah 7E. On the way nak balik ke rumah di Damansara Perdana. So nak jadikan cerita, rasa tak diekori? Tak, saya parking kereta depan dia. Depan kereta dia. And then waktu tu mungkin sebab saya letak wallet saya punya dalam bag. So
dia nampak kot saya tengah cari wallet semua tu. Dia mungkin dah tengok daripada belakang. And then dijadikan cerita juga mungkin sebab saya keluar, dia memang dekat luar dan dia tengah smoking. And then saya nampaklah muka dia. So saya cam. So saya masuk 7E, kebetulan pula 7E itu tutup. So tutup, so saya keluar. So nampak, kira maksudnya rezeki saya jugalah sebab kalau 7E buka, mungkin saya spend time dalam 7E lama sikit lah. So saya keluar, saya nampak dia berdiri tepi kereta saya. Nak dijadikan cerita, macam tengah tengok teater sebab waktu itu saya nampak kereta saya dipecahkan. And then so bila kereta saya dipecahkan, saya macam saya berjerit lah dekat dia kan. So dia ambil beg saya and then dia lari ke kereta dia. And then saya follow lah dia. Saya follow dia sebab kita dalam keadaan yang agak terkejut. So macam di luar kewarasan sikit lah. So saya follow dia and then saya bertindak adalah saya tumbuk sikit muka dia. Suspek geram. Kita geram dia pasal tak pakai. Tak pakai, saya yang pakai. So nak jaga cerita, so saya follow dia, saya ikut kereta sikit. Tu yang nampak macam video saya sedang diseret oleh kereta dia. Itu dia. Ada berpaut pada pintu atau macam mana? Macam mana? Berpaut pada pintu. Ya, saya tak ada berpaut. Macam saya tarik muka dia, tarik baju dia and then macam tu. Sebab tu kalau tengok video tu, saya diseret tak lama sebab saya tahu beg saya telah dicampak keluar. Dia tak ambil beg saya. And then itulah. Tak ada mungkin suspek tak bersama dengan senjata Oh tidak. Itu saya fikir balik sebab on the way saya nak pergi ke balai polis tu macam saya terfikir baliklah. Kalau kata dia bersama dengan barang-barang yang macam tu, mungkin saya juga yalah sebab kita terkejut kan. Adrenalin kita tengah bercanak tu kan. Dia berlaku depan mata. Okey, sebenarnya ianya dirakam oleh Jana Nik. Memang lebih memudahkan yang jadi tular ya untuk mendapatkan maklumat yang ni. Dan kita nak bersama dengan Nurul Jana Nik yang nak berkongsi macam mana secara kebetulan yang bermakna Jana berada di lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dia wajah antara penyumbang ataupun penyelamat jugalah yang memberikan banyak info. Jana, ramai yang tak sangka Jana berada kebetulan ya di lokasi itu. Mungkin dapat diceritakan detik-detik ketika Jana dapat kembali melihat melalui rakaman di papan bermuka. Silakan. Ya, dia agak pelik kan. Jana ni merakam pembaca berita kat situ. Biasanya terbalik kan? Itulah dia. Terbalik situasi tu. Okey, saya baru balik daripada gym kebetulan. Lepas tu daripada jauh kita nampak kenapa ni seret dekat tengah jalan kan. Kita macam nampak kat situasi tu sangat bahaya tau sebab dia diseret. Takut nasib baik Cik Khairul dia lepaskan juga. Kalau dia tarik sampai ke depan tu bahayalah. Boleh macam saya cakap lah, boleh sampai membawa maut lah kan. Itu kerisauan kita and kita nak masuk campur kita takut juga sebab kita tak tahu situasi tu daripada awal. Saya datang dia dah diseret kan. So, kita takut kalau bergaduh ke dengan girlfriend ke apa ke kan. Boleh jadi juga kan raya-raya. Saya keluarkan phone saya sebab kita yang paling penting kita nak dapatkan plate number ketika itu. So keluarkan phone tapi saya tak tekan record. So Cik Khairul dah habis tu lepas dia dah kutip beg dia tu dia hantar kat saya. Lepas tu saya cakap dengan dia saya ada record tapi tak tekan. Macam nak ring sebab kita bukan reporter kan. So kita lambat lah, tak sempat nak tekan tu. Saya record tapi tak sempat nak ni. Lepas tu Cik Khairul tanya ada video tu tak? Saya cakap saya tak ada video tu. Video yang selepas tu ada sebab lepas tu saya tekan. Masa kereta tu ada saya tak sempat tekan. Lepas tu dah balik dekat parking tu baru saya fikir saya ada dashcam lah. First time dalam hidup saya selama saya pakai kereta ni yang ada dashcam. Baru sekarang saya rasa dashcam ni sebenarnya berbaloi lah. Memang sangat-sangat berguna kan. So saya rasa satu keperluan lah sebenarnya dashcam ni untuk zaman sekarang kan. Supaya senang kita nak membantu lah, saling membantu kan. Kalau kita cakap dari segi saksi mulut je orang mungkin tak percaya kan. Jana, sesuatu daripada Khairul untuk anda. Jana, actually ramai yang tanya kenapa Jana tak bantu. Actually saya macam yelah Jana, kita waktu tu terkejut Jana kan. So saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih kepada Jana lah sebab video Jana itu sendiri banyak membantu lah, bukti lah kan. Sebab Jana, you sebenarnya record tau video yang you ada airdrop tu. So ada record kan? Yes, and then ada you sebut plate number kereta tu. And then video itulah yang menjadi saksi kepada pihak polis jadikan siasatan. And on the spot waktu tu sebenarnya pihak polis kena pastilah dua suspek ni lah itu di mana. Actually seorang je waktu tu. Yang
saya rasa perempuan tu mungkin adik kepada beliau yang mungkin sejarah rumah macam tu kan. Okey. Jadi macam ni, ramai yang mempertikaikan, taklah mostly, bukanlah semua, tapi ada setengah yang mempertikaikan macam kenapa saya tak tolong, kenapa saya tak pergi blok, sebab jalan tu dia orang cakap one way, depan tu hujung tu dia tak boleh jalan, nak dia kena patah balik. So dia orang tanya saya kenapa saya tak pergi jalan sebelah untuk tahan kereta tu. Kalau dalam keadaan tu, kalau orang tu boleh seret Encik Khairul macam tu, kalau saya kat situ, dia takkan nak berhenti, mesti dia langgar aku. Terbimbang ada senjata ke apa kan? Yelah. Kan? Tidak agresif. Kita fikir dalam keadaan tu, sebab saya bukan dalam situasi tu. Saya sebagai orang ketiga yang melihat situasi tu, saya masih boleh berfikir dalam keadaan tu. Macam, kan bahaya ke kan? So, kita pun macam tertanya apa sebenarnya situasi yang sebenar. So, apa yang saya boleh buat ketika tu adalah merakam. Bukannya macam, diorang selalu cakap macam, oh kalau netizen yang rakam, orang akan cakap macam, ni semua nak viralkan je kerja dulu. Bukannya nak tolong. So, dalam situasi tu, kalau kata Cik Khairul accident ke, saya akan turun dan tolonglah, bukannya record dulu kan. Bila situasi melibatkan penjenayah ni, kita nak dapatkan barang bukti dan keselamatan saya pun bahaya juga. Itu yang lebih utama kan. Okey, betul. Tapi keberadaan awak pun sebenarnya dah banyak membantu di sana. Okey Khairul. Sekarang pun masih lagi dalam siasatan. Apa pengajaran lah yang mungkin boleh awak kongsikan? Sebenarnya banyak pengajaran. Okey, salah saya mengaku saya ada salah sendiri jugalah. Sebab mungkin beg itu sebenarnya saya tidak letakkan di atas kerusi depan. Saya masukkan bawah sikit. Tapi bila mungkin sebab tinta pun tak berapa nak gelap. So saya rasa mungkin disebabkan itu mereka ambil peluang. Saya akan nampak terus grab. Yalah, peluang. So lepas ni kena berhati-hatilah. Saya sebenarnya kes itu ramai yang cakap ada teaser drama. Jana teaser drama, gaduh dengan girlfriend. Kereta kena tarik 3 bulan tak bayar. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada pihak polis kerana mempermudahkan dan cepat sebenarnya kes ini. Dan awak terus bekerja lepas tu esok terus kerja. Okey. Saya teringat, Lieutenant Zana nampaklah awal-awal jaga kat situ kan. Ramai kata macam tu. Apa terima kasih untuk Jana yang diberi rezeki untuk bertindak. Mungkin ini juga ilmu, persiapan juga untuk kita semua Jana. Tentang kepentingan kamera papan bermuka dan sebagainya. Betul. Apapun Cik Khairul, saya minta maaf kalau ada apa-apa yang macam tak cukup membantu ke. Banyak sangat dah Jana. Posting saya buat orang komen yang bukan-bukan betul. Ada orang cakap kena tarik kereta lah. Tak apa, terima kasih juga Jana sebab banyak membantu dan ada suara-suara nakal tu. Saya pun minta maaf juga kepada Jana kalau kata ada yang kata-kata kesat kepada Jana tu, saya minta maaf lah. Tak apa. Harapkan syawal ini memberikan itulah daripada ni serta dipermudahkan dan kita beroleh manfaat daripada apa yang berlaku ini. Terima kasih untuk Jana ni, semoga terus bersinar. Okey, selamat raya. Selamat raya Jana. Okey, itu dia. Mungkin Khairul lepas ni nak buat single ke? Untuk jangan tanya soalan. Khairul apa pun kita doakan agar semua kita nak bagi dia happy sebab dia memang Rita setengah ada cedera tak ada trauma tak Rita? Ada sikit lah tapi masa lagi bekerja tu kira okey lah. Kan, tapi semuanya dah dipermudahkan insya-Allah ya. Okey, ini menjadi satu pengalaman yang tersendiri juga lah, semua orang tak pernah lalui ini juga. Okey Khairul, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Hari ini ada baca berita ke? Hari ini tidak, hari ini off day. Off day datang ke MSI. Datang je lah. Terima kasih banyak. Special untuk MSI. Itu dia. Apa katanya nanti macam mana tu? tak apa nanti. Ya. Okey, kita berteriak seketika.